Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili dalam kitab dia Penawar bagi Hati, sehinggalah perkataan dia kat mana Katanya pengarang rahimahullahu ta'ala muka surat 4 nombor ni hak bawah tu. Dan ketahui olehmu bahawasanya maksud daripada ilmu tasawuf itu, maksud ataupun tujuan belajar ilmu tasawuf, kita belajar ilmu fiqh, kita belajar ilmu tauhid, ada tujuan dia. 3 ilmu ini dia ada matlamat dan tujuan dia. Kenapa kita belajar? Kita belajar ilmu tauhid supaya jadilah kita orang yang mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Ta'ala di dalam ketuhanan, dialah Tuhan yang sebenar-benarnya. Maka tu tujuan belajar ilmu tauhid. Belajar ilmu fiqh, tujuan dia adalah supaya amalan yang kita buat, segala ibadat yang kita buat itu sah, betul, kena dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketiganya kita belajar ilmu tasawuf. Kenapa kita belajar ilmu tasawuf ni? Ada maksud dan tujuan dia. Tujuan daripada ilmu tasawuf itu membersihkan segala anggota yang zahir. Bersih daripada najis, dah itu kitab fiqh. Bersih daripada apa? Segala perbuatan yang keji, perbuatan yang jahat, perbuatan yang tidak senonoh, perbuatan yang tidak ada akhlak. Nah, maka akhlak zahir pun kena cara. Anggota tubuh zahir tak cara tak apa, tapi perangai bagus. Tak mandi tak apa lagi, tapi hati tu kena bersih. Tapi kalau 14 kali mandi tapi hati tak bersih, masalah. Maka ilmu tasawuf ni pertama dia beki perangai kita daripada perangai tak berjuruh. Orang tengok perangai tidak ada akhlak, tidak ada moral, tidak ada sopan susila dia panggil. Orang tua panggil tak ada tertik terening. Maka perangai kena ubah baru mengaji tasawuf. Kalau mengaji tasawuf 400 butir kitab mengaji tasawuf. Ngaji kitab Hikam, ngaji kitab Ibnu Arabi, ngaji kitab Fususul Hikam, ngaji kitab Futuhat Makkiyah. Tapi perangai akhlak pun supaya setan dah. Nah, tak dengar kata orang takabur, sombong,
kata-kata pun tak juruh pedoh apa mengaji. Hak pertama tak lepas dah. Jadi hak akhlak tak lepas dah. Maka tasawuf bukan di kitab tu. Ngaji 14 butir kitab ko 100 butir kitab tak bersoho. Perangai kita tu berubah kodok. Tu maksud kita mengaji tasawuf. Tapi kalau kita mengaji kitab Allah, kitab biasa ya, tetapi perangai berjuruh, kecek tergetik terening, kecek lemah lembut perangai. Ikhlas, tidak riak, tidak ujub. Jalalah tu, tasawuf lah tu. Sebab tu tasawuf ni dia tak tengok di kitab dah. Dia duduk cokoh dengar, perhati gapo dia. Orang tua dulu kalau ngaji tasawuf, dia pakai duduk nyandar dinding, dia tengok, perhati slow-slow. Kalau pekoh kena tengok kitab, tauhid kena tengok kitab. Tasawuf ni betul-betul ngaji dengan dengan hati, ngaji dengan menghayati. Duduk kita perhati lagu mana nasihat daripada mutiara-mutiara kata di dalam kitab tasawuf, kita padai dengan hati kita. Hari ni berapa butir hamba boleh amal? Nasihat daripada orang berapa banyak hamba boleh amal? Boleh sekali, tak apa boleh. Boleh tak apa dah hari ni. Esok pula lama-lama habis. Supaya ada ia menyampaikan kepada membersihkan hati daripada sifat kecelaan. Apabila perangai tu berjuruh, maka hati pun jadi berjuruh. Tak boleh kita kata hati hamba berjuruh tapi perangai hamba ya tak juruhnya. Dia kata perangai berjuruh ni menyampaikan kepada hati yang berjuruh. Tangga menunjukkan kepada hati berjuruh. Kalau hati orang tua kata, kalau lori bawa pasir terbalik tubik pasir. Tak ada bawa pasir terbalik tubik gula. Maka kalau hak zahir tu nampak tak comel dalam hati perut pedang. Nahnu nahkum bizawahir wallahu yatawallas sarair. Katanya Nabi, kami hukum tengok hak nampak mata. Hak zahir mata, hati demo hamba tak nampak. Perangai demo nampak di mata hamba. Maka hamba nilainya di mata hamba. Nabi pun tak salah. Nabi kata kita hukum secara zahir. Wallahu yatawallas sarair. Hak rahsia dalam hati perut pedang demo. Hak tu dengan Tuhan tak sedap fikir. Hamba pun tidak diwajibkan untuk tahu dalam perut pedang demo setara mana demo gapo dia pun. Hak penting hamba nilah hak zahir. Maka hak zahir kalau orang kata kita kerana zahir, jangan dok marah. Kalau zahir kita cacat. Jangan dok buat berujah pula hati perut pedang pun apa ya zahir gini. Hak ni buat hujah sebab bagi orang tak tahu. Orang mana tahu hati kita. Maka kalau orang kata kita dengan sebab zahir kita salah, jasa tak sedap benar dengan hati kita. Tak sedap buat berujah dengan hati hamba. Hamba perangai tak juruh ni nampak ya tak tutup aurat ni. Hati hamba bagus, baik, ingat Tuhan. Jangan guna hati untuk buat hujah segala perbuatan kita hak zahir salah. Hak zahir salah ngakulah. Kalau kita betul baik hati, orang tegur hak zahir kita salah, maka kita akan kata ya betul sungguh. Betul. Perangai hamba tak juruh. Jelas. Ni. Dia mau tak tahu hati perut benda hamba setara mana. Nak benar lagi kata. Tasawuf apa lagu tu. Mukadimah dia tak sapa dah. Akhlak mencerminkan hati mencerminkan akhlak. Dia lagi nak guna ilmu tasawuf, nak guna hati, nak menghalalkan holok luar. Luar. Tak salah hal orang ni dok kata pula orang dia mau dok kata kat hamba. Dah kita yang menyebabkan orang kata kita. Lainlah kalau kita molek dah tiba-tiba orang kata lagi. Salah dah tu. Sebab tu kalau dalam bab ngumpak ni. Kalau kita buat molek dah, dia mau kata lagi, berdosa ngumpak. Pahala dia kita ambil. Dosa kita dia ambil. Mana kalau kita buat benda tak molek, kita buat macam biasanya artis ya. Artis orang-orang tak berjuruh, dia buat benda tak molek, orang pun kecek mengenai diri dia. Orang gosip, orang goni kau apa dia, maka menyebabkan orang kecek mengenai dia pun kata, mengumpak tu berdosa. Siapa dia menyebabkan mengumpak kerana perbuatan dia? Maka dia juga berdosa. Orang mengumpak pun berdosa, dia sendiri pun berdosa. Tak ada istilah ambil pahala, tak ada istilah sama-sama berdosa belaka sebab dia punca. Tapi kalau dia bukan,
Dan dikehendaki dengan segala anggota yang zahir itu 7 anggota. Anggota yang zahir itu ada 7 anggota. Kena cara ni. Hak ni hijau tasawuf. 7 anggota hak zahir ni kita kena cara. Ikutlah kita nak kata 7 kau berapa terpulang kepada kita lah. Tak wajib. Yang mau ngaji 8. Sudah dok balah di nombor. Dah tak apalah nombor kau berapa dia. Hak penting ni kata kita mengaji betul anggota zahir dulu. Tujuan betul anggota zahir kerana nak betul hak ni raja dia ni hak dalam. Dalam hati ni. Tak ada istilah hati gapo dia apa semua pisah di antara hati dengan anggota zahir. Pertama, kena cara gapo dia anggota hak zahir? Mata. Buti mata. Mata tu tengok ke mana? Mata tu suka tengok gapo. Kena cara. Arah tu mata tu benda zahir. Ya. Kita boleh nampak orang. Mata dia tengok kok siapa dia. Mata dia duk keling kok gapo dia. Dan kedua telinga. Mata pun ada 2 butir, bukan sebutir mata. Mata sebutir ni mungkin orang mata sebutir mana ada. 2 butir mata. 2 telinga. Keduanya telinga kena cara. Sepasal juga telinga. Telinga ni masalah juga. Ya nombor 1 mata. Nombor 1 mata. Sebab apa? Kalau dalam bab maksiat mata lebih bahaya daripada telinga. Mata lebih bahaya daripada telinga kalau bab maksiat. Tetapi dari sudut afdal, hak mana afdal? Telinga ke mata? Telinga lebih afdal daripada mata. Sebab tu ayat Quran sebut Tuhan tu Sami'un Basir. Tak ada jarang ayat Quran basirun sami. Pasal dengar ada ayat gitu. Jadi Tuhan sebut maha mendengar dulu baru pandai maha melihat. Maka maha mendengar itu lebih afdal. Kerana apa? Kerana ulama berhujah sahabat ada hak buta. Sahabat hak buta ada. Ummi Maktum buta ada. Tetapi tak ada sahabat pekak. Pekak tak ada. Menunjukkan telinga ni lebih afdal daripada mata. Saing orang kalau dengan telinga ni banyak manfaat kita boleh. Kalau mata ni tengok saja tak tahu apa dia. Tak faham juga. Tetapi kalau bab maksiat mata lebih bahaya daripada telinga. Telinga duk sini dengar ada orang buat dak tu. Tak dengar dah. Kita selamat dah. Tapi mata. Dalam rumah orang ni boleh nampak lagi mata pok kita. Mata burulah. Duk ita. Mata ni pergi jauh banding dengan telinga. Telinga kalau kita duk jauh sikit kita dengar dah orang ngopak. Tapi mata 2 kilometer mata belalok lagi tengok. Terang putih mata. Sebab mata ni ya payah sikit. Kalau bab maksiat ni mata lebih bahaya daripada telinga. Telinga mudah nak sikit lah nak kawal. Kita duduk jauh pada orang sikit. Tak ada dah. Tak dengar apa dia dah. Selamatlah sikit mudah nak jaga telinga. Tapi mata payah. Nak tutup mata, nak guna, nak jalan, nak apa cakap nak pakai spek cat hitam, bukan spek hitam. Sepak yang cat hitam. Nampak tak nampak nak berjalan tepuh dia lah jawapan dia. Maka kita mata nak guna, pas lagu mana. Jadi mata ni nak kawal tu payah sebab tu sebut mata dulu. Dan mata ini sangat beri kesan kepada diri kita. Setiap benda yang kita tengok atas muka dunia ni, benda molek, benda jahat, dia akan terlekat di hati. Terlekat lalu di hati. Time kita semaya akad takbir Allah, nya mari teringat. Time kita nak tidur, mari teringat. Maksiat-maksiat benda hak kita tengok, semua kita tengok belaka. Hak molek, hak jahat kita tengok macam-macam, semua teringat di hati kerana ni. Kalau hak teringat, tak cakap royak, tak ingat. Teringat tak dalam hati? Tak teringat. Mana orang tua dulu dia teringat-ingat ni. Suara tok guru hamba mengajar. Teringat-teringat lagi, dengar ni suara dia. Allah dengar suara. Jarang orang lagu tu. Tapi kalau hak mata, cepat dia ingat. Sebab mata ni tak ada lah. Maksiat payah nak kawal di mata. Sebab dia mesej cetok paling cepat sekali. Tok tengok ingat dah. Kelik bawa pas rumah, pas mana, pas bela dah. Sebab tu Nabi kata, siapa dia jaga mata dia, nescaya Allah Ta'ala akan rezeki ke khusyuk dalam sembahyang. Tak khusyuk lagu mana? Dia kejar mata tak nampak ke apa satu. Tapi kalau orang pernah tengok sesuatu, tengok ke apa dia, ke hak molek hak jahat, kita kejar mata nampak lagi. Maka payah nak khusyuk. Lintas hati itu, gambar-gambar dalam hati muncul kerana pandangan mata.
Hak tu paling cepat sekali lah. Hak lain tu banyak lah. Antaranya hak paling cepat sekali mata. Orang teringat kat orang. Bukan sebab dengan suara. Dengan suara. Jarang orang teringat kat orang tenor ke apa. Biasa kerana tengok dengan mata. Oh, tengok dengan mata. Belanja air liu. Tanya semaya. Teringat lagi kok jenak. Teringat kok jenak tu di suara dia ke di rupa dia. Di rupa banyak. Bukan dengan sebab suara. Maka mata itu payuh sikit. Siapa dia boleh kawal mata? Nabi kata siapa dia yang menjaga mata, Tuhan akan memberi rasa manis di dalam solat. Khusyuk di dalam sembahyang. Tuhan wi manisnya iman. Tu antara kelebihan jaga mata. Tapi payuh sikit ya. Betul? Kita ni ayat ni tak lepas dah kita. Katanya Sayyidina Umar, hamba dulu baca Quran 2-3 hari sekali khatam, 2-3 kali khatam. Tapi sekarang hamba tua ni 25 tahun tak khatam ayat Quran. Tak khatam Quran. 25 tahun tak khatam Quran baca. Baca gapo? Hamba setiap baca seayat selagi mana hamba tak amal, hamba tak gerak ayat tu. 25 tahun tak khatam lagi. Dulu hamba baca semacam baca betah khatam, habis khatam. Lo ni sekat tua ni baca Quran 25 tahun tak habis lagi. Apa jadi malah sibuk kau banyak kerja dak. Baca ayat Quran. Kalau lagi tu amal lagi tu hamba tak gerak. Sudah. Pertama mata. Tak gerak dah begitu. Mata ni tak gerak. Panak hotel lagi mana kita? Tapi kerana kita lagu tulah kecek cara kita. Jangan buat style Sayyidina Umar. Kalau tidak, pakai selok. Esok anak kecek bak mata pula. Mata. Pas tak lepas lagi. Besok mata pula. Selagi mana boleh beramal belakang. Dan kedua telinga. Selok rasa tak tahu berapa puluh tahun kita ni. Tapi kalau ngaji lagu tu, puas hati. Wali dulu dia ngajar gitu. Untuk diri dia lah. Untuk orang dia ngajar biasa dah. Jangan duk suka jahat kat orang lah. Jangan duk kata demo tak lepas. Jangan. Demo kita baca laju. Dah munggah demo munggah wali saja ngaji. Tapi bagi diri kita, sebab tu orang dulu baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ulai pula. Bismillahirrahmanirrahim. Ulai pula. Koh dalai masuk. Koh dalai. Bismillahirrahmanirrahim. Hak pertama tak serupa dengan hak kedua. Hak kedua tak serupa dengan ketiga. Nabi buat lagu tu juga. Kadang-kadang nyo buat juga nyo zahir ajar kepada umat dia. Duk ulai sab kata Wuda. So kata wuda pak subuh. Sekali baca ni juzuk, sekali baca Quran, tanya tahajud. Apa hari ni so ayat ya? Bukan so ayat, so perkataan ulah. Wuda. Sudah pak subuh wuda tu. Jadi macam-macam tabiat orang, cara mentarbiah hati dia. Tapi dalam pembelajaran kena baca seterik lah. Untuk amalan tu memang lah. Pok kita sebab tu mana murajaah kita. Tak sih balik muka surat 2 tak boleh. Hamba tak beramal lagi. Allahumma salli. Bismillah hamba tak boleh beramal lagi. Sebab tu tak baca. Balik kat Allah bismillah. Lepas tu berok. Sebab tak boleh beramal. Hamba tak layak suruh rasa. Tu je lah. Pok kita main-main. Wali saja. Jangan royak kat orang. Kedua telinga. Telinga ni alat dapat maklumat juga. Ya dua alat dapat maklumat secara detailnya di tubuh kita dua. Pertama mata, kedua telinga. Sebab tu kalau orang punuh mata dengan telinga tak jadi mukallaf dia. Tak ada istilah amalan dia dosa pahala tak ada. Sebab dia kita nak ajar tak boleh. Nak naung dia tak dengar. Nak tunjuk isyarat dia tak jadi. Tak boleh. Tak boleh nak kata lagu mana. Dan ketiga lidah. Ketiganya, hak kena jaga anggotanya lidah. Lidah ini benda paling berat sekali. Mata kita kalau tengok perempuan tu tak serah sakit hati sangat. Tapi kalau kita kata dengan lidah kat orang, kata kat orang dengan lidah, jangan kata dengan mata. Nak marah lah. Rasanya, orang tak sakit hati sangat. Tapi mata, lidah ni kalau kita kata kat orang, kadang-kadang panah, ingat pas mati hamba. Masa tu dah waktu biksab kata ya, hamba ingat pas mati. Ada sahabat siapa lagu tu pun ada. Kerana satu perkataan sahabat lain terasa hati. Lagu tu nak kata lagu mana? Nak beki semula.
Sebab tu orang tua kata telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padahnya. Santam puluk badak santam puluk. Tahu tak ingat dah. Patung tak uti dah mana. Badan binasa kau dah. Kerana mulut badan binasa. Hatu lidah. Bahayanya lidah. Dan Nabi pun kata apabila orang terjun dalam neraka semua bersembah kok muka belaka. Akhirat neraka ni jenis jurang lagu tu, lubang lagu tu. Maka hok masuk terjun tak ada dia pun jatuh buk gini, jatuh boleh cokoh, jatuh boleh netes. Tak ada, semua bersembah muka belaka, kelepuk muka-muka. Bak apa Nabi kata? Bak apa orang masuk neraka bersembah kok muka? Kerana ada lidah di situ. Tu sebab utama. Tak adalah anggota yang dijaga oleh dua anggota. Dua anggota menjaga satu anggota, iaitu lidah. Dijaga oleh gigi atas bawah, kacik kemah dan bibir. Tak sibuk bunyinya, sipanya dia dalam tu gigi lagi kacik, bibir lagi kacik. Kerana apa? Lidah ni sangat bisa. Lidah boleh menggembirakan orang, lidah boleh menyukakan orang, lidah menyebabkan orang boleh jadi manfaat. Lidah menjadi mudarat kepada orang. Lidah boleh membunuh orang. Macam-macam lidah ni. Nabi pun kata, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, pesanlah kepada hamba satu amalan. Banyak telajak dah pesananmu ya Rasulullah. Pesanan ni hamba nak pergi sampai mati. Hak ni lah kata azimat lah. Dalam banyak-banyak kata-katamu ya Rasulullah, pesan kat hamba apa dia hak hamba boleh buat pergi buat mati. Moga hamba nak beramal belaka je ni payah juga. Supaya pok kita lah. Ngaji banyak-banyak tak beramal. Amalan tu gerung, penuh bukit. Hak beramal ya. Bismillah. Berapa? Sekali sahaja. Hak khamak sekali tu. Hak paling bodoh sekali pok kita. Maka sahabat-sahabat pesan juga gitu. Ada juga. Maka Rasulullah kata, Rasulullah jelai lidah, Rasulullah pergi. Ni jaga kakak ni. Jaga kakak ni. Jaga lidah ni. Nabi pesan. Dan kebaikan pun dengan sebab lidah banyak. Zikir dengan sebab lidah. Tetapi kesilapan pun banyak juga dengan sebab lidah. Jadi kalau kita nak mengaku tasawuf, nak mengaku sufi, lidah ni kena jaga. Kecek dengan orang, ni kita kecek sepatah. Tahu tak sedap aku dengan kecek. Tahu tak jadilah mana. Jadi nyekik malak dia mau kecek. Orang kecek tahu banyak-banyak sejak dua tak ada tak seru hati tapi dia mau kecek nyekik molek. Ada masalah juga. Maka lidah kena jaga. Ada yang kata dak kita kena sentak. Oh, sedap sentak. Sentak siapa? Ke demo aja sentak ke tak? Demo aja sentak demo sendiri. Ke orang gak dakwah kena sentak. Kita kena kata parok sekali, biar menyetok sekali. Oh, sedap kata menyetok. Demo pernah kata kat hati demo, siapa menyetok demo? Siapa demo malu ke hati demo sendiri? Aja kata. Tak aja kata, tapi kau orang kak. Moga mic tu kayak ambo kayak masa tu. Ho sedap kata kau tok bela, tok siok, tok makmu. Nah, mokcik. Ho yang kata siapa senyap mokcik tu po kena. Tanya ke dia, tak kata apa. Kalau tanya dia excuse macam. Oh, tak apalah ambo. Tanya orang, kau enggak boleh dekat ambo tegak. Perang apa lagu ni nyo? Nabi kata basyiru wala tunafiru. Nabi kata, oyak cerita sedap-sedap dengar gak. Oyak ngajar ni biar orang sedap dengar. Jangan kecek-kecek benda hok jadi orang jadi serabut semacam dengan kita. Kecek benda-benda hok jadi orang takut, orang gapo dia. Dah Islam ni ajar. Benda tak molek ni benda neraka. Sebab tu Nabi kecek. Boleh kata 80% semua benda comel berlaku. Basyiran wa nazira. Semua kecek bab syurga, bab kebaikan, bab keindahan. Hak nazira ni, hak jarang-jarang, hak ke bak neraka, bak azab, Nabi sebut sikit-sikit je. Ya sebab kadang-kadang manusia ni kalau kecek benda hak jadi sedih semacam jadi gapo dia jadi tak tahulah, jadi nak lari tak sedapnya orang ngaji. Tapi kalau duk suka ya. Jadi dekat dengan agama. Tu cara pendekatan kita. Jangan duduk kata wi parok nah. Ni kahwin ni baru nak buka kita. Kakak ni mari dah. Mu tak ngaji lari beranglah. Ni kalau orang nak mari menadah, nak mari mengaji, baru nak buka live, baru nak mengaji. Oh, koya poyu nyanyo kok kawan tu. Wis semangat. Oh, bagusnya awak start dah dengan live. Molek.
Keempatnya perut. Perut ni ada kaitan dengan mulut. Yo. Lepas tu sat ni lidah. Lidah. Hak ni perut. Perut ni yo kecek bak makan benda orang. Pas kita makan dengan perut, kau makan dengan mulut. Kau makan dengan mulut tapi dia jatuh perut, kau jatuh ke kaki. Jarang orang makan ping bunyi. Allah, pas kaki jatuh Maggi. Dok tak jarang orang. Biasa jatuh perut. Maka maksiat perut ni biasa berkaitan dengan makan benda hak tak comel. Makan benda hak orang marah, hak Tuhan marah. Maka perut, maksiat perut. Lepas ni akan syarah panjang lebar. Dan kelimanya faraj. Farah ni jaga-jaga. Kira besar dah tu farah dah tu. Maksiat farah. Tapi maksiat ni mata hak depan ni, ni banyak dah. Kadang-kadang orang tu berzina 4,000 kali sehari. Tapi tak panggil berzina, tak tengok berzina. Zina farah dak lah. Zina mata, zina tangan, zina kaki, zina goni. Tiap-tiap hari dah. Tetapi zina farah dak lagi. Hak ni paruk dah bahaya ni. Hak ni kira besar dah ni. Kalau maksiat farah hak ni, ya kira besar macam suduh dah. Suduh dah kata. Dan keenamnya 2 tangan. Ambo ada 8 tangan. Dia standard kecil-kecil atas nama standard 2 tangan. Maksiat dia apa dia? Dia ada sebutlah maksiat hak tangan boleh buat. Dan ketujuh 2 kaki. 7 anggota tu ya kira. 2 tu kira solah. 2 kaki. Sebab jari orang dekcok. Ambo guna so kaki dekcok. 2 kaki berjalan unggah, jalan belakang pergi tempat maksiat. Sebab apa? Sebab Tuhan tanya belakang anggota ni. Anggota ni seperti kenderaan. Siapa dia? Kau pemandu dia? Pemandu dia adalah hati. Hati duduk dalam. Dialah pandu. Dia pandu tangan, dia pandu kaki, dia pandu mata. Dia yang arah. Maka dia yang buka. Kalau kita agak start kaki dengan tangan bergerak. Motor tayar. Seolah-olah tayar. Pasal lampu ketah. Mata. Kelak. Hati belakang tu mengajar. Kalau hati kata tak boleh buka, tak boleh buka. Kalau hati kata celak. Maka hati yang mengarahkan. Maka lah ni kita kena beki 2. Kalau kereta ni ada masalah 2 kena beki. Pertama kita kena cek hujung driver. Takut tak ada lesen, tak tahu. Takut kita tak erti pasal lapu, tak tahu. Takut tak erti pasal start motor, tak tahu. Tak erti si binyok, tak tahu. Driver kena cek juga. Hati kena cek juga. Anggota zahir, kena cek juga. Tayar kau ada masalah kau, air kau, lapu kau, gap. Maka anggota zahir kena cek juga. Barulah sempurna. Barulah perjalanan hati menuju Allah itu laju. Tayar tak sekat apa berang. Siapa menerak, apa pohonnya tak tahu balik dia jatuh. Tapi kalau seduk situ, seduk sini, gambar orang tua royak. Dan hendaklah engkau ingat di dalam hati engkau akan bahawasanya Allah Ta'ala telah memberi nikmat. Ya Allah akan dikau dengan beberapa nikmat yang besar-besar. Ada orang Allah Ta'ala tak uri tangan dia, maka maksiat tangan dia tak ada. Muka tangan tak ada. Maka kalau kita tayar tak ada, tak sedut cek angin tak ada dah. Tayar pun tak ada. Tak sedut buat pelik lah. Jangan duk tanya angin lah muka tayar tak ada. Maka ada orang Allah Ta'ala tak uri nikmat kepada dia tangan, kaki, mata. Selamat dari sudut bak tu. Tapi nak kau tak lagu tu? Tak sih kok. Kata nak tasawuf, nak jaga maksiat mata. Ya Allah. Kalau muri buta. Sedap dak buta. Tak jadi. Ya biar celek lah ya Allah. Nak juga deh. Tapi tak nak lagu mana? Nak jaga payah. Tangan. Ya Allah ya Tuhan ku tangan hamba ni buah sungguh. Buat kena kat orang lah kau. Cabutlah tangan ni ya Allah. Gitu kah? Tak. Sebab tu setengah-setengah kita baca dalam kitab Sufi. Ni kitab Sufi. Tak tahulah lagu mana kitab Sufi ni. Ajaran popok dia ni. Hebat tak hebat. Ada seorang tu yang mari ziarah seorang tok guru. Kata bunyi besar deban dia. Ziarah tok guru tu duk tapo dalam bukit. Tak ada gua. Duk tapo dalam gua. Gilah kawan tu, dolar susah nak pergi cari, jumpa lah. Jumpa acu nak masuk dalam gua, dia tengok ada kaki sebelah depan gua. Depan gua tu ada kaki tu sebelah. Maka kata, pelik. Ada kaki apa ni? Kejutlah dia, kata apa punya bahaya diri mah Datuk Guru ni sekarang nyan selok. Pergi masuk tengok ada seorang tu tak ada kaki, tu muda lagi. Tak ada kaki sebelah. Duduk. Dia kata saya nak jumpa
Oh, kecek buat gapo dia jodoh dah tu. Oh, lepas tu ambo nak tanya ni. Tanya gapo dia awe-awe. Ambo nak tanya wan nak tanya ke takut jadi tak kena, tak ada adat. Oh, apa? Ambo nak tanya kaki siapa dia depan gua tu. Ambo nak tanya yang tadi lagi, nak tanya awal takut tok guru marah kau gapo dia. Ambo nak tanya kaki siapa dia tok guru tu. Kaki ambo. Patu bapu kaki tu cabuknya ke kau derema tai semaya kau lagu mana. Dok ambo kerak. Oh. Sudah, nalai dah dia. Sudah kalau ngaji main pakai kerak kaki ni ambo tak berani ni kata sudah. Ambo nak tanya, apa tok guru? Kerak kaki tok guru ni. Dia kata satu hari ada gapo dia tak tahu ambo dengar satu suara kau gapo dia maka ambo tubik daripada tempat ambo gua ni. Ambo tubiklah melakuh nak tubik nak pergi tengok benda kau gapo dia. Maka ketika ambo lakuh tu ambo teringat ambo lakuh tu bukan kerana Tuhan. Ambo kerak selalu kaki ambo. Tahu. Berani mulakuh. Bukan maksiat pun ambo teringat ada nak ambil benda kau gapo dia ambo lakuh tubik daripada gua nak ambil barang. Ambo kerak kaki tu telajak dah tu. Setara tu. Kawan tu ketas selalu. Belajar tasawuf lagu tu. Bukan kata anak murid jadi sikit, tak ada anak murid. Siapa dia nak main batak kerak kaki, batak kerak tangan? Siapa dia nak buat kerja lagu tu? Hak tasawuf tak berani. Tapi pembelajaran orang-orang dulu. Nah, lagu mana kau perasaan dia dengan Allah? Siapa terasa kesalahan yang sangat besar? Kalau dia guna anggota di tubuh dia bukan maksiat pun. Tapi kerana diri dia, untuk jamuan nafsu dia, untuk dia gerak kerana kepentingan dia lah. Ada hajat ke apa dia, kepentingan dia lah. Bukan kerana Tuhan semata-matanya gerak kaki tu. Allah kata berat benar. Tetapi pembelajaran orang-orang wali. Kita bukan wali. Ngaji kitab wali kita, wallah. Pah, setara mana kita nak banding kita dengan orang-orang tu. Lah ni orang dok kata ke popok dia macam-macam ke orang tasawuf gini. Hati bumi dengan langit. Seperti kanan dengan kiri. Kita gilah kiri ke mana-mana tak sapa kanan. Cuba terang. Kanan dengan kiri. Kiri nak pergi. Tak kanan. Hati wali gitu kita dengan hati wali. Tak cakap gi kepada dia. Tak jadi macam tu. Dok kiri kita gitu. Pas orang lo ni ya Rabbi. Ngaji tinggi agama. Kita tasawuf. Masuk dalam dewan kuliah. Kuliah ke apa awak? Tanya muslimat tu. Adik kuliah ke apa? Cik kuliah ke apa? Kuliah ilmu tasawuf. Tengok dia pakai baju ketat. Pakai teleku sikap. Ngaji caput tino jatah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ngaji tasawuf? Ya, ngaji tasawuf. Tasawuf lagu ni? Ya, tasawuf ke hati be. Sudah, pak kata nak kata lagu mana? Ni budak-budak you kita kata lagu tu. Ambo, munggo ramah tu gak. Mari saing, mari royak kata Allah Rabbi. Kita ambil kuliah tasawuf dah. Kira paling besar sekali lah profesor tu mengajar. Sebelah orang Tino pakai baju ketat, sebelah Allah Rabbi nyanyonyo lah. Tok kenali dulu ya tak ngajar tasawuf. Tengok dia tu tasawuf dah. Dia tak ngaji ke? Dia tak royak kata kecek bak fana, bak hakikat dah. Tengok dia semaya. Tengok kehidupan dia jadi nak berzikir. Tasawuf hak tu sebenar tasawuf. Bukan di mulut, bukan di kata-kata, bukan di petohnya bercakap, bukan indahnya bahasa. Tetapi tasawuf yang sebenar ni hati dan perangai. Tasawuf dia main hati pacik gua. Muka kita tak tahu hati dia. Sedap hati hamba fana dah. Sudah. Tak ada apa lah kata. Dan itu segala anggota engkau itu adalah nikmat besar-besar. Nak royak kata nikmat tu anggota kita ni. Maka kita perlu bersyukur, terima kasih ke Tuhan. Maka sebagai tanda terima kasih yang sebenar, kita gunalah barang hak Tuhan itu kepada benda molek. Tak dipanggil bersyukur kalau kita tak guna kepada anggota, kepada benda yang molek. Contohnya orang wak mari tomie kita, wak mari dalam bekas. Kita berkata terima kasihnya lah. Minum sekali, minum depan dia. Allah sedapnya tomia demo. Suka dia, terima kasih. Ambil jamu anak beranak. Tu tanda orang terima kasih. Bersyukur dengan pemberian orang. Ni kawan tu wak mari tomia. Minum. Sedapnya. Pergi ngembah depan. Allah demo. Apa tu wak masuk makan kat anak? Tak.
Ping gebah. Allah. Ambo wi nikmat lagu tu dia mau balas. Oh tu. Lagu tu hewi tangan, tu hewi mata, tak guna dengan cara molek supaya rembah dah nikmat tu. Seolah-olah tidak menghargai nikmat tu. Kita tanya diri kita sendiri, tak sudah tanya orang, tanya diri kita, tasawuf ni kena berhati kita. Tanya diri kita, betul ke tak ambo bersyukur dengan nikmat semua ni? Agama guna ke tak? Tak sudah tanya orang, tak sudah tanya siapa. Jadi ke tak ambo? Nampak macam tasawuf tak ambo? Cuba tengok. Ambo di cermin tu ambo nampak macam betul, macam tasawuf dah. Tapi tak sudah nilai orang. Nah kita lagu mana? Hati perut pedau. Kita tahu ke hok dalam hati. Katanya dalam mata hikah, orang yang paling bodoh adalah orang yang ikut kata-kata orang yang tak tahu, meninggalkan keyakinan hok dalam hati dia. Dia tahu perangai dia, gapo dia baik kau jauh. Dia duk ikut perangai orang yang baik. Duk ikut sengkok orang. Sengkok orang tak tahunya sekolah hok molek-molek kepada kita. Kita duk koyak kita baik. Kita tinggal hok kita yakin dalam hati perut pedah kita ni baik kau jauh. Tu sejahir-jahir orang meninggalkan keyakinan hok dalam hati dia, kena ikut sengkok orang. Orang duk kata dia mau bagus, dia mau gapo. Jangan duk ikut hati kita. Tu mata hikah kata. Orang jahil lagu ni. Padahal dia tahu dia lipat. Dah orang mana tahu, orang duk puji dia, dia duk ikut. Puji dia. Ni. Yang wajib atas engkau memeliharanya dan mensyukurkannya. Maka jika tiada memelihara engkau akan anggota itu nescaya selagi ni akan jadi. Selagi maknanya lagi akan jadi saksi semuanya atas engkau pada hari kiamat. Mu jangan ingat, mu khianat segala nikmat Tuhan, mu ingat sudah sekat ni. Tak. Dia akan jadi saksi kepada kamu atas maksiat, atas apa yang kamu buat. Kalau mu buat baik, alhamdulillah. Kalau mu buat jahat, dia akan jadi gapo dia? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini surah gapo dia ni? Yasin dia. Yasin dia. Surah Yasin. Duk baca semacam. Gapo dia Tuhan kata pada hari kiamat. Lah ni daklah. Hari kiamat mengencok, yakni Tuhan khatam. Tuhan tutup mulut ni. Mula-mula Tuhan tak tutup mulut. Tuhan buka mulut. Maka Tuhan tanya, gini-gini. Mulut kata tak, tengok mulut. Tak mengaku pak sudah. Maka Tuhan pun pop, yakhtim. Tak boleh kecek. Pah apa dia hok kecek? Atas segala mulut mereka itu Tuhan cak, Tuhan peteri, teri. Kalau kita terilah. Cak ni. Artinya menegah ia Allah akan dia daripada bercakap. Kerana tak betul pas curah. Berkata akan Allah oleh segala tangan mereka. Tuhan pun tanya tangan. Moga mulut menipu pas curah. Okey tangan. Betul tak kawan ni buat? Tangan pun kecek berop. As-sudah. Wa tukallimuna aydihim. Wa tukallimuna aydihim. Maka tangan-tangan mereka akan bercakap dengan kami, Tuhan kata. Pas jadi saksi siapa dia? Dan mensaksikan oleh segala kaki-kaki mereka. Kaki. Siapa dia jadi saksi? Tangan mu kata kawan ni buat. Siapa dia saksi? Kaki pun kecek beruk. Saya wahai Tuhan, wahai Allah, ambo gini. Dengan barang yang ada mereka itu mengusaha akan dia di dalam dunia. Inilah saksi yang paling benar, kaki kita. Jarang orang nak buat maksiat, kaki mu gilu mu tak boleh ngoyak Tuhan. Mu ni pasal straight ni. Nampak tangan seorang gilu jalan tegak tubuh saja. Nampak Maka anggota akan bertutup ia dengan kejahatan yang keluar daripada seseorang. Dan firman Allah Ta'ala lagi, wallahu a'lam.